Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anis Suryana Alisha. Saya daripada 1 DVM DAF. Dan hari ini saya akan menerangkan tentang cadangan projek peternakan udang merin di Malaysia. Sebelum itu saya akan menerangkan tentang EIA. Apakah itu EIA? EIA dalam bahasa Inggerisnya adalah Environmental Impact Assessment ataupun dalam bahasa Melayunya akan dipanggil sebagai penilaian dampak alam sekitar. Apakah kegunaan EIA ini? EIA adalah satu kajian untuk mengenal pasti, meramal dan menilai cadangan sesuatu tapak projek pembangunan. Selain itu, EIA akan mendapatkan maklumat dengan cara berkomunikasi dengan pihak setempat ataupun dengan pihak berkuasa. EIA juga akan mendapatkan informasi ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti sekiranya projek tersebut akan mendatangkan impak keburukan ataupun kebaikan kepada alam sekitar. Seterusnya saya akan menerangkan tentang deskripsi projek. Dalam industri ternakan udang merin ini akan melibatkan sekurang-kurangnya 700 penternak udang, 43 buah hatchery pembenihan udang dan sebanyak 15 kilang pemprosesan. Selain itu, pekerja yang diperlukan dalam projek ini adalah seramai 1,000 orang pekerja dan kawasan tapak yang akan digunakan adalah seluas 2,200 ha, iaitu yang akan lokasinya adalah di Pitas, Sabah. Dan sebanyak 20 buah kolam musiman yang akan dibuat bagi penternakan udang ini. Seterusnya, dianggarkan sebanyak 45,000 tan udang metrik daripada aquaculture yang akan memasuki pasaran pasar domestik setiap tahun. Ini juga didapati bahawa terdapat beberapa jenis tumbuhan di sekitar kawasan tapak projek seperti kayu balak, pokok liar, pokok tembakau dan tumbuhan air yang lain. Namun pembinaan projek ternakan udang ini akan melibatkan banyak kebaikan. Seperti yang pertamanya yang akan mampu meningkatkan pengeluaran bahan mentah kepada pengusaha di setiap pasar-pasar besar maupun kecil. Yang kedua, ia akan membantu rakyat berpendapatan rendah keluar daripada belenggu kemiskinan. Ini kerana mereka akan dapat peluang pekerjaan yang baru supaya mereka tidak bekerja. Yang kedua, projek pembinaan ini dapat membantu rakyat berpendapatan rendah keluar daripada belenggu kemiskinan. Ini kerana projek ini akan menyumbang pekerjaan baru kepada mereka yang memerlukan lebih kerja seperti golongan muda maupun tua. Yang ketiga adalah projek ini akan membantu untuk meningkatkan ekonomi negara kerana permintaan untuk udang merin ini adalah sangat tinggi, lebih-lebih lagi di luar negara dan di Namun, projek ini juga akan memberikan impak negatif kepada alam sekitar seperti habitat semula jadi haiwan akan musnah, iaitu seperti pokok-pokok akan ditebang bagi membersihkan kawasan projek tersebut. Yang kedua, pencemaran alam sekitar akan berlaku. Dengan kekurangan pokok, udara akan menjadi lebih kotor kerana tiada penapisan yang akan dibuat oleh pokok. Dan yang terakhir adalah pokok-pokok akan ditebang. Untuk yang seterusnya adalah deskripsi alam sekitar. Alam sekitar ini merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi ataupun sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil sebagai flora dan fauna. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak perkara unik seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan yang terdapat dalam pelbagai bentuk dan spesies di bumi ini. Dan projek pembinaan ini akan memberikan banyak kesan positif kepada masyarakat. Hal ini dipertingkatkan lagi oleh peranan dasar kerajaan yang menumpu pada kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Penumpuan juga telah diberikan pada pembangunan sosioekonomis terutama
ke arah mempertingkatkan lagi kegiatan perikanan. Begitu juga sektor perindustrian dan pembuatan di bandar-bandar mengalami pertumbuhan yang sangat digalakkan. Tetapi pembinaan projek ini akan memberikan kesan kepada alam sekitar, antaranya adalah kemusnahan habitat flora dan fauna. Lebih-lebih lagi, Malaysia sememangnya terkenal dengan kekayaan flora dan fauna. Proses penambangan pokok untuk projek pembangunan ini akan menyebabkan habitat flora dan fauna musnah dan pencemaran alam juga boleh berlaku. Haiwan-haiwan juga akan kehilangan tempat tinggal dan mereka juga akan kekurangan sumber makanan. Dan untuk keempat adalah penilaian impak-impak alam sekitar. Daripada penilaian yang didapati bahawa pembinaan projek ini akan mendatangkan impak-impak kepada alam sekitar. Seperti tanah, pembinaan projek hendak akan diratakan terlebih dahulu sebelum pembinaan dilakukan untuk membantu struktur tanah lebih seimbang. Ini akan menyebabkan topografi tanah berubah secara serta-merta. Selain itu, penebangan pokok perlu dilakukan bagi membersihkan kawasan tapak pokok-pokok yang akan menghalang pembinaan projek. Ini sekaligus akan menyebabkan pengurangan pokok di dunia. Dan akhir sekali, projek ini akan menyebabkan haiwan kehilangan habitat semula jadi mereka kerana pokok-pokok di kawasan pembinaan akan ditebang dan dibersihkan daripada segala benda asing. Ini bermaksud haiwan-haiwan tersebut akan berpindah ke tempat baru. Dan yang terakhir sekali, saya akan menerangkan tentang kesimpulannya. Laporan penilaian impak alam sekitar EIA penting dalam menjaga kelestarian alam sekeliling. Selain itu, walaupun ianya terdapat dalam beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, penambahbaikan telah dijalankan bagi memastikan laporan EIA ini berkualiti dan dapat dipercayai. Akan tetapi, semua pihak harus bertanggungjawab melaksanakan laporan EIA dengan jujur dan amanah. Kepincangan dalam membuat laporan ini mampu memberi impak negatif dalam jangka masa panjang. Hal ini dapat dilihat apabila terjadinya masalah dalam beberapa projek pembangunan yang telah mendapat kelulusan setelah laporan EIA diserahkan kepada Jabatan Alam Sekitar.